sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Dunia Digital Reality dan Bahaya. Saya Liz Ching dan hari ini kita akan membincangkan isu-isu dunia digital yang boleh memberikan ancaman kepada kesempatan sosial. Dalam era digital, media sosial dan internet memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian. Tetapi ia juga membawa cabaran yang boleh menjejaskan kesempatan sosial. Penyebaran maklumat palsu, bully cyber, dan penipuan dalam talian boleh menyebabkan perpecahan dan konflik jika tidak digawat. Oleh itu, kita perlu memahami ancaman ini serta langkah pencegahan untuk memastikan keharmonian masyarakat terus dipelihara. Antaranya, kita mulakan dengan satu isu yang telah memberikan kesan besar kepada masyarakat di seluruh dunia, yaitu bully cyber. Cepat-cepat, bantu saya undikan IG story gue. Apa tu? Macam mana buat? You tak tahu ke? Ini sangat popular kini wo. Lihat ya, sekarang saya ciptakan satu undian dalam app itu. Kamu klik sini dan klik pop. Dan sini kamu boleh ciptakan satu soalan. Macam, apakah subjek harus diambil? Dan sini kamu boleh tuliskan dua pilihan. Macam PEP dan juga falsafah. Seterusnya, kamu boleh post gaya punya story. Dan akhirnya, tunggu kawan-kawan kamu untuk undikan je. Dan kamu boleh lihat keputusan undian itu kat kamu punya story. Oh. Boleh? Oh, Mak. Kamu sudah sampai ke? Okey, saya pulang sekarang. Bye-bye. Saya pulang dulu ah. Mak saya sudah datang. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kenapa semua orang ada kawan-kawan dan keluarga di sekeliling, tapi saya satu message pun tak ada, atau mereka tak bimbang saya lagi? Teknologi dalam meningkatkan pendedahan remaja kepada media sosial, namun ia juga membawa ancaman serius seperti bully cyber. Pada tahun 2019, seorang remaja perempuan telah menjadi mangsa apabila rakan sekelasnya menciptakan bungutan suara dalam talian untuk menentukan sama ada dia harus hidup atau mati. Gangguan ini semakin teruk dengan komen keji dan ungkutan, menyebabkan mangsa mengalami gemuruhan teluk sehingga cuba menamatkan hidupnya. Bully cyber memberi kesan psikologi yang dahsyat, termasuklah tekanan emosi, perasaan terasing, dan juga kehilangan harga diri. Tanpa kawalan yang ketat, kes seperti ini akan terus meningkat, merosakkan kesejahteraan mental remaja dan juga mendorong lebih banyak tragedi. Kes ini membuktikan bahawa bully cyber bukan sekadar ejekan biasa, ia boleh menghancurkan nyawa. Jika tidak dibendung, lebih ramai remaja akan menjadi mangsa tekanan mental dan juga kehilangan harapan untuk hidup. Menjadi bukti bahawa kata-kata dan tindakan dalam talian mempunyai kesan yang besar. Kadangkala, kata-kata yang kita anggap sebagai gurauan boleh memberi kesan yang sangat mendalam kepada orang lain. Oleh itu, kita semua perlu lebih bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial. Jika melihat ada individu yang mengalami tekanan akibat bully cyber, hulurkan bantuan atau laporkan kepada pihak berkuasa. Kesedaran dan empati dalam dunia digital boleh menyelamatkan nyawa. Tetapi bully cyber bukan satu-satunya cabaran dalam digital dunia. Satu lagi ancaman yang semakin meningkat ialah penyebaran maklumat palsu yang memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental dan kesejahteraan sosial.
Tanah ini sedang dalam pertikaian. Ini bukan tanah yang sah milik kamu. Kami telah mendapat kelulusan daripada pihak bandar dan kami akan meneruskan projek ini. Kami tidak akan pergi. Kamu semua ingat kami akan biarkan kamu pijak kami, kan? Ini adalah serangan terhadap komuniti kami. Kamu cuba menghempuskan kami. Kami ni ada permit tau. Kewujudan Kamu kuil tak boleh buat di begitu. sini adalah haram. Pengurusan kuil Sri Maha Mariamman di Subang Jaya bukanlah sekadar pertikaian tanah, tetapi mencetuskan ketegangan gaun dan agama yang mendalam. Keganasan yang berlaku bukan sahaja merosakkan tempat ibadat, tetapi juga mencemarkan keharmonian sosial dengan memperkukuh ketidakpercayaan antara komuniti. Penyebaran maklumat tidak tebal melalui media sosial memburukkan keadaan, menghasut kebencian dan juga memperdalam perpecahan masyarakat. Insiden ini juga menunjukkan bagaimana isu pembangunan boleh dimanipulasi menjadi konflik perkawinan, menghakis nilai toleransi yang menjadi asas perpaduan negara. Peristiwa ini bukanlah sekadar rusuhan, tetapi satu amaran bahawa tanpa kesedaran dan kawalan. Ketegangan gaun yang boleh meledak dan merosakkan keharmonian yang telah lama dibina. Kes ini menunjukkan betapa bahayanya maklumat palsu dalam talian. Hanya dengan satu berita yang tidak sahih, ketegangan kaum boleh meningkat dan mengancam kestabilan sosial. Oleh itu, sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Pastikan maklumat yang diperoleh adalah sahih dan menyemak sumber yang dipercayai. Selain penyebaran maklumat palsu yang memberi kesan kepada kesihatan mental, satu lagi ancaman digital yang semakin berleluasa ialah penipuan dalam talian. Dengan kemajuan teknologi, penjenayah siber semakin licik dalam memperdaya mangsa mereka. Halo, siapa ni? Selamat pagi Puan, saya dari Pos Malaysia. Kami ingin maklumkan bahawa terdapat satu bungkusan atas nama Puan yang mencurigakan. Dalam bungkusan ini, terdapat kad pengenalan dan dokumen rasmi. Puan ada membuat penghantaran ini? Kau pengenalan? Tak ada. Saya tak pernah hantar apa-apa. Ini pasti salah faham. Ini kes serius Puan. Bungkusan ini berkaitan dengan kes jenayah. Kami perlu serahkan kes ini kepada pihak polis. Saya Inspektor Ahmad dari Balai Polis Bukit Aman. Puan Aminah, nama Puan terlibat dalam kes pengubahan wang haram. Kami mendapati akaun bank Puan digunakan untuk transaksi haram. Jika Puan tidak beri kerjasama, waran tangkap akan dikeluarkan segera. Apa? Saya tak buat apa-apa. Ini pasti silap. Kami sudah ada bukti, tetapi jika Puan ingin membuktikan diri tidak bersalah, Puan perlu mengikut arahan saya dengan segera. Apa yang saya perlu buat? Saya tak mahu masuk penjara lah. Pertama sekali, Puan perlu pindahkan semua wang dalam akaun ke akaun selamat yang kami sediakan. Kami akan semang dana itu dan pastikan ia bukan daripada sumber jenayah. Tapi semua duit simpanan saya. Wang insurans awal suami saya. Puan tak fahamkah? Ini arahan rasmi. Jika Puan tak ikut, kami akan teruskan dengan waran tangkap. Jangan sampai polis datang ke pejabat Puan sekarang juga. Tolonglah. Baiklah, saya ikut. Saya akan pindahkan sekarang. Baiklah Puan, kami akan menghubungi kamu lagi sekiranya masalah tersebut telah diselesai. Terima kasih. Pada tahun 2022, 3 wanita dari Pulau Pinang menjadi mangsa penipuan dalam talian, mengalami kerugian hampir 1.7 juta. Wang yang ditipu terdiri daripada insurans mendiang, suami simpanan dan juga pinjaman bank. Kes sebegini membawa kesan negatif yang besar kepada masyarakat. Yang pertama, ia menimbulkan ketakutan dan rasa tidak selamat, menyebabkan orang ramai lebih berwaspada
dan juga kurang berinteraksi secara sehat. Kepercayaan terhadap pihak berkuasa juga merosot apabila mangsa merasakan perlindungan yang diberikan tidak mencukupi. Akibatnya, suka bagi pihak berkuasa mendapatkan kerjasama masyarakat dalam membanderas jenayah ini, menyebabkan kes terus meningkat. Lebih membimbangkan, kes penipuan ini boleh menyebabkan tekanan emosi dan juga kewangan kepada mangsa. Ada yang kehilangan seluruh simpanan hidup, mengalami kemurungan, ataupun hilang kepercayaan terhadap orang sekeliling. Hubungan sosial juga boleh terganggu kerana rasa curiga yang berlebihan. Kes ini membuktikan bahawa dalam dunia digital, bukanlah semua yang kita lihat dan dengar adalah benar. Skema menggunakan pelbagai taktik untuk memperdaya mangsa, menyebabkan ketakutan dan juga ketidakpercayaan dalam masyarakat. Jika tidak dibendung, jenayah ini akan terus melemahkan kesempatan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat. Kes ini membuktikan bahawa dalam dunia digital, bukan semua yang kita lihat dan dengar adalah benar. Skema menggunakan pelbagai taktik untuk memperdaya mangsa, terutamanya mereka yang mudah terpengaruh dengan hubungan dalam talian. Untuk melindungi diri, kita perlu sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan janji manis individu yang tidak dikenali. Didik diri sendiri dan orang di sekeliling mengenai taktik skam yang sering digunakan supaya kita tidak menjadi mangsa seterusnya. Kesimpulannya, peningkatan isu-isu dunia digital memberikan amalan kepada masyarakat agar sentiasa menjadi pengguna media sosial yang bijak dan juga beretika. Sebagai contoh, tidak menyebarkan sesuatu maklumat sebelum menyemak kesahihannya, tidak memberikan komen atau bantahan yang boleh menyinggung perasaan orang lain, serta tidak memberikan maklumat peribadi kepada orang lain. Hal ini kerana tindakan-tindakan tersebut boleh mengancamkan kesempatan sosial dari aspek hubungan sosial dan juga ekonomi. Oleh itu, semua pihak mestilah bekerjasama bagai AU dengan teping bagi membentang isu-isu dunia digital agar kesempatan sosial sentiasa kukuh dan juga keamanan negara terjamin. Baiklah, itu sahaja bagi episod kali ini. Jika anda suka podcast ini, jangan lupa untuk like and share kepada rakan-rakan anda. Anda juga boleh hantar mesej kepada media sosial kita sekiranya anda ingin kongsikan pandangan atau pengalaman atau mengenai isu ini. Saya Liza Shin, terima kasih kerana mendengar Dunia Digital Radili dan Bahaya. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Be safe dan jadilah pengguna digital yang baik. Sekian, terima kasih.